Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dipayungi para malaikat yang berada bersama-sama kita di halaqah ilmu pada malam ini dan terus mengurniakan rahmat dan keberkatan kita berada pada kuliah maghrib pada malam ini. Majlis kita diteruskan tanpa melengahkan masa lagi dengan segala sukacita mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Tuan Haji Abdullah bin Haji Tuda untuk meneruskan menyampaikan syarah berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah dengan segala sukacita. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyusirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Izinnya juga dapat kita duduk bersama-sama dalam majlis ilmu. Satu majlis zikir, satu majlis ingat yang amat besar ganjarannya. Hakikatnya, majlis ilmu adalah yang dikurnia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengingati Allah. Maknanya, majlis zikir, majlis ingat kepada Allah. Allah Ta'ala mengingatkan kita untuk ingat kepada Dia. Salam selawat salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga para kaum muslimin dan muslimat. Khususnya kepada kedua ibu bapa kita. InsyaAllah, izin Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Maknanya, dengan kudrat dan iradah serta ilmu Allah, dapat kita duduk bersama-sama. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah kita. Maksudnya, tak ada daya dan upaya untuk kita nak berbuat baik ataupun nak menghalang sesuatu, melainkan daya upaya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, benarlah apa yang disyariatkan kepada kita merupakan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah Ta'ala menyatakan kewujudannya melalui daripada yang disyariatkan kepada kita mengaji. Itu juga adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah kita sambung pada kelas pengajian kita pada muka surat 88, perbincangan dan kesimpulan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-136 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Ini yang nak saya sarahkan. Jadi yang pertama, orang yang percaya. Dia kata, Allah Ta'ala bagi tahu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, tetapkanlah iman kamu, tetapkanlah kepercayaan keyakinan kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya, kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas terang Allah Ta'ala beritahu, yang pertamanya, dikehendaki kita itu percaya kepada Allah dan Rasulnya. Percaya dulu, baru datang Allah dan Rasul. Dan kepada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya, kepada kekasihnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suruh beriman perkara tersebut. Tapi ceritanya pertama iman. Dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Maknanya kitab-kitab yang sebelumnya. Yang besarnya ada 3 lagi sebelumnya. Dan siapa yang kufur, engkar kepada Allah, maknanya tak berimanlah, tak percayalah. Dan malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, maknanya dikufur. Dan juga hari akhirat. Maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, antu'mina billah wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa sarri. Dalam surah riwayat daripada Bukhari dan juga Muslim. Beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah maksudnya kita percaya kepada Allah. Apa pasal saya ulang-ulang perkara tersebut? Kita membicarakan tentang percaya kepada Allah. Kita membicarakan tentang rukun iman yang 6. Membicarakan tentang rukun yang 6. Tetapi kita tu terlupa nak membicarakan tentang iman tersebut yang kita percaya 6 rukun tersebut. Beriman dengan Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhirat. Dan beriman dengan takdir baik dan juga jahat. Jadi beriman kepada 6 rukun tadi. Jadi kita nak membahas, membincangkan apa itu iman. Terdahulu telah saya bahaskan berhubung tentang makrifah. Berhubung tentang makrifah. Makrifah apa? Mengenal. Kalau makrifatullah, mengenal Allah. Bahawa orang yang sebenar-benarnya mengenal Allah,
yakni putus pegangannya. Tidak ada yang lain melainkan Allah. Melainkan Allah. Tetap hatinya. Apa yang dinamakan iktiqad yang jazam, yang tetap, yang putus. I'tiqadun jazimun mutabiqun lil waqi', berbetulan dengan yang sebenar, berbetulan dengan i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah, an dalil, dengan dalil, dengan keterangan, dengan bukti. Pegangan kita itu betul, berbetul dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ada keterangan, ada bukti. Itu yang dikatakan ma'rifah. Apabila kita kenal, maka kita berpegang. Itulah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Akidah yang tidak putus, yang tidak tetap, adalah akidah yang hanya tahap tahu sahaja, tetapi tak sampai ke tahap yakin. Tak sampai ke tahap yakin. Maknanya dia hanya tahu sahaja. Apa itu ma'rifah? Kenal kepada Allah. Dia hanya tahu saja. Tahu daripada perkabaran. Tahu daripada khayalan dia. Tahu daripada ilham dia. Tahu juga. Tetapi tak putus pengenalannya. Itu dikatakan ada sa', ada zon, ada waham. Orang yang seperti ini, orang yang dapat tahu daripada dia belajar, namun hatinya tidak juga sampai kepada tahap yakin. Tahap yakin. Apabila disebut yakin, itulah keimanan. Keimanan kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala syariatkan kepada orang yang beriman kepada 6 perkara. Allah Taala syariatkan iman kepada 6 perkara. Jadi tahap yakin, tahap yakin, tahap yang kita sekarang perbincangkan ialah tahap kepada kesempurnaan iman, iaitu yang kita ikrarkan, yang kita tasdikkan, yang kita tetapkan, dan yang kita lakukan dengan perbuatan. Nyata jelas yang kita ikrarkan tersebut adalah terbit daripada kepercayaan dan keyakinan kita tentang rukun iman. Kita tasdikkan, kita tetapkan di dalam hati. Kemudian hati itu mendorong melakukan perbuatan. Dorongan tersebut ialah daripada ilmu yakin tersebut. Maknanya pengetahuan yang sebenar-benarnya dalam hati kita. Dia yang mendorongkan kita untuk berbuat amal dan ibadah. Contohnya solat. Contohnya solat. Daripada ilmu yakin. Solat tersebut ain yakin. Kemudian kita itu berdiri di dalam solat, membenarkan solat. Kalau kita duduk ni sekarang ni,
puan-puan dan tuan-tuan juga menyaksi saya. Jadi maknanya penyaksian tersebut adalah kita menyaksi daripada kepercayaan keyakinan kita yang terbit daripada kepercayaan dan keyakinan kita. Terzahir kepercayaan keyakinan kita tentang apa? Rukun iman tersebut. 6 perkara. Tiap-tiap ibadah yang kita buat, benda itu terdiri atas 6 perkara. Barulah kita percaya yang 6 perkara tersebut terdiri kepada, terzahir daripada hati kita yang kita tasdikkan, yang kita percaya, yang kita yakin. Itulah akidah. Kalau katakan sembahyang. Sembahyang itu adalah terbit daripada rukun iman. Terbit daripada rukun iman. Makna kata, pengetahuan yang sebenarnya pada ilmu yakin. Ilmu yang aku percaya, yang aku yakin. Kemudian terjadilah solat. Itu ain yakin. Jadi, solat itu adalah ilmu. Ilmu yang sebenar. Solat itu adalah ilmu yang sebenarnya. Sebab dia datang daripada Allah. Aku percaya dia datang daripada Allah. Kemudian dia terzahir. Terzahir. Jadilah sembahyang. Jadilah sembahyang. Maknanya kita menyaksi perbuatan kita bersolat adalah perbuatan hati. Perbuatan hati apa? Iman tadi. Perbuatan iman. Kepercayaan dan keyakinan. Kalau kita duduk dalam kelas pengajian, terbuktilah kepercayaan keyakinan kita. Baru dikatakan lengkap. Kita ikrarkan dengan lidah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita saksi. Aku nak saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Apa maksud dia? Kita bersandarkan betul-betul kepada Allah. Bukan bersandarkan kepada kekuatan kita. Sebab kita dah mengaku bahawa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kosong, zero. Tetapi kita kelihatan kita boleh berbuat solat. Itulah yang dikatakan taufik hidayah Allah, petunjuk pertolongan Allah yang kita percaya, yang kita yakin. Di dalam solat itu ada serta Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya daya upaya Allah Taala. Kita percaya ada malaikat. Kalau kita bersolat dalam keadaan tenang, adalah bisikan daripada malaikat. Kita percaya yakin. Solat itu ilmunya adalah daripada Al-Quran. Dan begitu juga aku percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa solat itu adalah cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku percaya solat itulah gambaran akhirat. Benar. Dan yang terakhir, untung baik dan untung jahat. Benarlah solat itu untung baik. Lengkap. Jadi maknanya, ain yakin, penglihatan yang sebenarnya, itulah kita nampak. Yang difardukan kepada kita, zahir dan juga batin. Perbincangan dan kesimpulan. Perbincangan dan kesimpulan. Maknanya dibincangkan, kemudian dibuat kesimpulan. Pengenalan mengenai rukun iman. Pengenalan.
Pengenalan ni maknanya kita kenal. Bukan pengetahuan rukun iman. Pengetahuan rukun iman, kita dah disarahkan mula-mula. Tapi kita kenal apa yang kita perbuat, apa yang kita ikrarkan, apa yang kita tasdikkan di hati. Aku kenal ini adalah rukun iman. Yang pertama, rukun iman ialah mempercayai Allah. Rukun iman yang pertama mempercayai Allah. Percaya. Percaya ini adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa yang dikehendakinya. Arti kata lain, iman itu dikurniakan oleh Allah SWT kepada sesiapa yang dikehendakinya. Siapa yang dikehendakinya? Kita semua ni lah. Yang duduk dalam majlis ilmu ni. Itu yang dikehendaki Allah. Aku yakin percaya. Itu dikehendaki Allah. Itu aku percaya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala, mempercayai Allah. Kan juga malaikat-malaikatnya. Aku percaya. Bukan malaikat itu tugasnya seperti mana katakan 10 malaikat yang kita percaya. Jibril bawa wahyu kepada baginda Rasulullah SAW. Jibril akan itu membawa itu kerahmatan dan juga kebajikan dan sebagainya. Yang kita yakin ni duduk dalam majlis ilmu adalah dinaungi oleh para malaikat. Aku percaya. Di mana juga ada majlis zikir. Apa sebab? Allah SWT mengurniakan kepada kita zikir. Para malaikat turun ikut yang rahmat Allah SWT. Di mana Allah Ta'ala nak bagi yang dikehendakinya. Itu pasal para malaikat penuh di situ. Itulah majlis zikir. Itu sebabnya saya mengingatkan diri saya dan juga semua jemaah. Adakanlah majlis ilmu di rumah. Sama ada majlis zikir tersebut, zikir untuk arwah ataupun sebagainya. Ataupun kenduri, doa selamat. Sebab apa? Itu merupakan taufik hidayat Allah Ta'ala. Yang mana dibawa oleh para malaikat. Buat di rumah. Orang bertanya, Ustaz, sekarang ni kenduri kenara semua buat kat masjid, kat surau. Lagi senang. Betul lah. Elok lah tu. Bukan salah, betul. Tapi sekali-sekali buatlah kat rumah. Buatlah kat rumah. Sebab para malaikat itu akan datang di mana tempat majlis-majlis ilmu. Majlis-majlis zikir. Itu keyakin kepada malaikat-malaikat. Dan kitab-kitabnya. Kita percaya benda-benda yang terzahir ini adalah terbit daripada kalam Allah. Daripada kitab Allah. Daripada Al-Quran. Dan rasul-rasulnya yang membawa wahyu nak disampaikan kepada kita, khususnya pada malam ini. Yang saya bacakan ayat yang pertama tadi, taufik hidayat Allah Ta'ala, petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sampailah kepada kita. Kemudian aku percaya pada hari akhirat. Maknanya perkabaran tentang akhirat. Tentang untung baik dan untung jahat yang di akhirat. Semuanya itu jelas terang
di dunia ini bahawa benarlah hari akhirat. Benarlah hari akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dijadikannya dunia ini sebagai bukti ataupun kenyataan benarnya hari akhirat. Qada dan takdir, ketetapan dan ketentuan Allah. Jadinya kita daripada alam azali dahulu, rupa bentuk kita itu telah tersurat. Dan begitu juga qada kita, ketetapan, kadar, bilangan-bilangan kalau dah hari ini kita dapat sakit seperti mana yang saya sarahkan lepas. Itu dah qada dan kadar Allah. Kan benda tu berlaku. Nyata sekarang. Itu maksud saya. Atau jahatnya dari Allah. Tidak ada sesuatu pun daya upaya selain daripada Allah. Tak ada. Melainkan daya upaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku baik atau tidak baik, kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya dah sarahkan perkara tersebut. Itu yang pertama. Jadi kesimpulan awalnya yang pertama ini memberitahu kepada kita rukun 6 itu ada 6 perkara yang wajib kita ketahui dan wajib kita kenal bahawa ini adalah rukun iman. Satu. Kedua, rukun-rukun iman sebanyak 6 perkara. Rukun-rukun iman. Rukun-rukun iman. Iman tu ada rukun-rukunnya. Rukun iman. Ada 6 perkara. 6 perkara rukun-rukun iman. Sama aja, pusing balik. Terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-285. Jadi, Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah bermaksud adalah firman Allah. Maknanya cakap Allah dihimpun, dikumpulkan. Masuklah ke dalam Al-Quran. Maknanya Allah. Kemudian dibawa oleh malaikat. Allah, malaikat. Sampailah kepada Rasul. Kemudian dibukukan. Dinamakan Al-Quran. Ataunya Allah, malaikat, Rasul. Maknanya Al-Quran. Di dalam Al-Quran itulah maknanya dikabarkan. Hakikatnya apa? Kita tak lupa kepada Allah. Hakikat itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lain yang cerita ini, itu hanya sarahnya tentang kekuasaan Allah SWT yang maha perkuasa. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-136 yang saya bacakan tadi. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Dan hadis Bukhari dan juga Muslim yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah dan Umar Al-Khattab. Itu yang saya bacakan. Maknanya ada Allah, ada malaikat, ada kitab dan juga ada akhirat. Jadi tempat ambilan kita tu adalah daripada Al-Quran. Al-Quran diambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dalam wasilahnya, kita ni berwasilah. Maknanya daripada guru ambil daripada Rasulullah sampailah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hikmahnya Al-Quran? Al-Quran
Satu, sebagai tanda bukti keterangan orang mukmin, orang yang beriman, orang yang percaya. Di rumah ada Al-Quran. Al-Quran tersebut, penzahiran Al-Quran yang terdapat dalam hati dia. Fahami baik-baik. Al-Quran, penzahiran yang dia percaya kepada Al-Quran, ada Al-Quran. Jadi, jika ditanyai orang daripada mana kamu dapat ilmu daripada Al-Quran, daripada surah ini, ayat ni, ayat ini. Jadi maknanya, tahulah kita. Tahulah orang yang bertanya. Dengan siapa kamu belajar, ini dia. Kitab apa dia pakai? Kitab ini. Itu hikmah. Kita letak pula satu tempat. Hikmahnya. Apabila Allah Ta'ala bagi ilham kepada kita, senang kita nak buat rujukan. Itu dikatakan ayat-ayat Al-Quran sebagai tanda-tanda bukti-bukti yang kita beriman kepada rukun iman yang terdapat dalam Al-Quran. Nombor 2. Nombor 3, rukun iman. Sebanyak 6 perkara menjadi pokok utama. Menjadi pokok utama. Selain daripada rukun iman, menjadi pokok nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan seterusnya. Pokok utama. Kalau disebut pokok utama, merupakan wajib diketahui. Wajib dituntut. Yang lain semua nombor 2. Rukun iman tu yang pertama. Diutus para rasul ke dunia ini, ke alam ini. Rukun iman sebanyak 6 perkara menjadi pokok utama diutus para rasul ke alam ini. Sebab Allah Ta'ala nak menyampaikan, nak menyatakan kewujudan dia, maka dijadikannya para rasul. Al-Quran itu merupakan kenyataan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iman, akidah. Dan diturunkan kitab-kitab Allah kepada mereka itu. Kepada para rasul. Tahulah kita, fahamlah kita bahawa rukun iman tersebut merupakan pokok utama yang kita nak pelajari, yang kita nak tuntut. Maknanya kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada malaikat, kepercayaan kepada kitab-kitab, kepercayaan kepada rasul-rasul, kepercayaan kepada hari akhirat, kepercayaan kepada qada dan qadar Allah. Itu wasilah. Qada dan qadar Allah, ketetapan ketentuan Allah. Satu, apabila kita pandang diri kita, kita saksi diri kita, kita lihat diri kita, jelas terang rukun iman yang 6 perkara. Jelas terang rukun iman yang perkara. Itu orang yang kenal. Bukan dia terletak pada penglihatan mata, pada mulut, pada kepala, pada apa. Tapi dia terletak kepada hati kita, tasdik hati itu. Jelas terang. Tidak sah keimanan seseorang itu, tidak sah keiman seseorang itu kecuali mereka beriman kepada
semua rukun iman sebanyak 6 perkara itu tak sah. Memang dia percaya kepada Allah. Itu katakan orang main hakikat. Hakikatnya yang menjadikan tiap sesuatu adalah Allah. Tetapi dia tidak berdasarkan kepada rukun iman tersebut. Maka keimanan seperti itu keimanan yang tidak sah. Keimanan yang sah apa dia? Yang ada 6 perkara tersebut. Kita mengetahui tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak menyandarkan kekuatan kita selain daripada Allah, melainkan kita menyandarkan kekuatan kepada Allah. Tapi tentang apa? Tentang syariat Allah. Habis bagaimana nak buat syariat Allah? Maknanya dengan kekuatan Allah. Yang kelima, mereka yang tidak percaya kepada salah satu dari rukun-rukun iman tersebut bermakna mereka itu telah keluar dari golongan orang-orang yang beriman dan menjadi orang yang musyrik. Tak percaya salah satu daripada rukun iman. Namun dia percaya rukun iman. Dia percaya pada rukun iman. Dalam dia percaya, ada juga yang dia ragu-ragu. Itu yang dikatakan iman yang ada sak, zon dan waham. Sebab kepercayaan dan keyakinan ini, dia ada 2 saja hukum. Hukum sah sama ada hukum batal. Kalau hukum syariat memang ada 5. Kalau hukum itu syariat itu memang hukumnya 5. Tetapi hukum akidah, tauhid kepada Allah 2, sah ataupun batal. Mereka yang percaya kepada rukun-rukun iman yang telah termaktub di dalam Al-Quran. Mereka yang percaya kepada rukun-rukun iman yang 6 perkara yang telah termaktub dalam Al-Quran. Ceritanya rukun iman yang 6 tersebut dalam Al-Quran. Cuba fahami baik-baik apa yang saya nak sampaikan ni. Saya pun menyampaikan pun satu-satu pasal dalam bab kesimpulan tu. Ceritanya terbit daripada Al-Quran. Dia timbul daripada Al-Quran. Maknanya satu Al-Quran. Yang keduanya pula, Al-Quran ni daripada kalam Allah. Dia sampai kepada Rasul. Dibawa oleh para malaikat. Apa dia? Al-Quran. Kemudian diterima oleh Rasulullah. Tentang apa? Al-Quran. Di dalam Al-Quran membicarakan kisah hari-hari pembalasan. Tentang hari akhirat. Al-Quran. Membicarakan tentang untung baik dan untung jahat. Daripada Al-Quran. Al-Quran. Dan disarahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadis. Adalah mereka yang telah makrifah kepada Allah. Adalah mereka yang telah makrifah kepada Allah. Makrifatullah adalah mereka yang telah kenal kepada Allah. Kenal kepada malaikat, kenal kepada rasul-rasul. Kalau dia mendirikan solat, dia kenal sungguh tentang hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kenal sungguh hakikat solat dalam dia bersolat. Dia kenal. Dia kenal sungguh tentang Al-Quran.
kitab-kitab Allah dan hari akhirat, qada dan juga takdir. Jadi dia orang yang yakin. Itu kata tahap yakin. 100%. 100%. Diri dia itu adalah Al-Quran. Dia percaya sungguh. Al-Quran ni adalah suci, bersih. Apabila dia pandang diri dia, dia nampaklah Al-Quran. Dia nampak apa? Nampaklah syariat Al-Quran. Iman adalah maknanya kepercayaan dan keyakinan adalah mempercayai perkara-perkara yang batin. Mempercayai perkara-perkara yang batin. Perkara-perkara rohani yang terletak pada hati. Inna fi jasati mudghatan iza suluhal jasad kulluhu fa iza pasadal jasad hiya qalbu. Hati kita itu adalah raja. Makna kepercayaan, keyakinan kita tu letaknya pada hati. Iman adalah mempercayai perkara-perkara yang batin, yang tidak kelihatan. Al-Quran ni batin. Tapi kita percaya. Bukan dipaksa, tak. Tapi dengan sendirinya. Itu maknanya dengan sendiri, dengan dikehendaki Allah. Aku percaya kepada Al-Quran. Yang tertakluk dengan perbuatan hati. Yang tertakluk kepada perbuatan hati. Kalau dah percaya kepada Allah, kemudian kita percaya pula yang disyariatkan oleh Allah, makna letak hati tadi, dan kita percaya pula Allah Ta'ala perintah untuk berbuat kepada seluruh tubuh anggota badan, kita percaya. Iman percaya pada hati itu. Itu sebabnya apabila kita pandang anggota tubuh badan kita, kita melihat, kita nampak wajah Allah. Allah. Bukan kita ni Allah. Tetapi kita nampak wajah Allah sebagai kenyataan zahirnya Allah. Seperti mempercayai rukun-rukun iman dan mempercayai perkara-perkara yang ghaib, yang batin tu. Percaya kepada rukun iman, dia ghaib. Percaya kepada hari pembalasan, ghaib. Surga, neraka, mahsyar, mizan, sirat, al-mustaqim dan lain-lainnya. Bukan sekadar tahu, tetapi kita sekadar betul kenal. Betul. Yang ke-8. Rukun iman adalah menjadi asas kepada agama Islam. Rukun iman adalah menjadi asas kepada agama Islam. Agama ni apa? Agama tauhid. Agama Islam, agama tauhid. Inna dina indallahil Islam. Agama tauhid adalah agama Islam. Orang yang ada tauhid dinamakan orang mukmin, orang yang beriman.
Jadi dia percaya kepada Allah dan dia percaya apa yang disyariatkan batin dia tentang rukun iman yang 6 perkara. Dan dia terima pula di dalam Al-Quran tersebut iaitu tentang agama Islam. Tidak beriman mereka yang tidak Islam. Tidak beriman mereka yang tidak Islam. Maknanya, kalau dia tak ada iman, dia tak ada iman, dia tidak ada Islam. Tidak Islam mereka yang tidak beriman. Tidak Islam mereka yang tidak beriman. Tengoklah balik dia. Jadi maknanya, kalau tak ada iman, ada tak ada Islam. Tahulah kita sekarang ni kepentingan iman, kepercayaan dan keyakinan, iaitu akidah dalam hidup dan penghidupan kita. Jadi kalau hidup dan penghidupan kita tu berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, maknanya dia hiduplah. Dia hidup itu maknanya nyata dan teranglah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah bukanlah letaknya pada tahu sahaja, tapi dah sampai tahap yakin. Tahap yakin apa? Tahap yang dikatakan pengetahuan yang dia yakin, pengetahuan yang sebenar. Daripada pengetahuan dia itu terbit nyata. Itulah ain yakin. Kalau dikatakan nak buat masjid lah kata, surau, tentu sekali daripada ilmu yakin. Ilmu yakin. Ada ilmu yakin, bolehlah buat masjid. Kemudian, daripada ilmu tersebut, jadilah masjid dibuat. Jadi masjid. Masjid itu adalah ilmu yakin. Kemudian kita masuk ke dalam dia, membenarkan. Kita masuk dalam lautan ilmu, ilmu Allah. Benarlah ini ilmu Allah. Masalahnya, kita itu lupa bahawa kita ni hidup di dalam keyakinan kita sendiri pada ilmu yakin. Sebab kita lalai, lupa, tak sedar. Sebab kita dilalaikan, ditipu oleh duniawi. Keseronokan dunia. Keseronokan dunia apa dia? Apabila dipuji orang. Seronok. Lupa pada Allah Ta'ala. Apabila kita digelarkan oleh orang. Apabila disebut-sebut nama kita. Kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu seronok dunia. Maknanya, itu yang menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu katakan, makna yang katakan ni, ilmu yakin, ain yakin dan juga hakul yakin. Sebenar-benar keyakinan. Iman dan Islam tidak berasingan. Memanglah pun. Iman dan Islam tidak berasingan. Sebab pakaian iman tu adalah Islam. Pasal Islam tu dia terbit daripada iman. Iman tu terbit daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disuratkan dalam Al-Quran. Itu yang dikatakan tadi, dia tu tidak berasingan. Hukum syarak, hukum syariat yang terbit daripada Al-Quran. Al-Quran terbit daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia tidak berasingan. Dan tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Maknanya kata, aku percaya kepada rukun iman yang 6. Tetapi, mengucap tidak. Sembahyang tidak. Puasa tidak. Membayar zakat tidak. Ada kemampuan yang haji pun tak pergi ke haji. Jadi maksud dia di sini,
dia telah memisahkan iman dengan Islam. Iman dan Islam tidak berasingan. Tak berasing, maknanya dia satu. Itulah iman, itulah Islam. Itulah Islam, itulah iman. Tapi dalam bahas lain, timbul lagi. Dan tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan, maknanya dia berpisah daripada hati kita yang beriman. Dia berpisah. Zahirnya adalah Islam. Jadi kalau macam itu, dia beriman pada hati. Tetapi dia tidak ada perbuatan syariat. Islam tak ada. Iman menjadi syarat sah Islam. Iman menjadi syarat sah Islam. Banyak orang Islam, tapi tidak beriman. Mana tidak beriman, tak memadai. Tidak sah Islam dia. Itu yang kita risau. Yang kita risau. Maknanya kita berbuat syariat. Tetapi bagaimana tentang iman kita? Iman itu terbahagi kepada dua bahagian, iaitu iman kamil, iman sempurna, dan juga iman nakis, yang tidak sempurna. Jadi, fahamlah kita sekarang. Apa yang kita faham? Iman itu sebenarnya tasdik pada hati. Itu yang kita faham. Maknanya tempatnya di hati. Tempatnya di hati. Tentang rukun iman pada hati. Kemudian, fahamlah kita. Perbuatan lahiriah kita adalah dia terbit daripada hati. Mengucap dua kalimah syahadat, kita bersolat, kita berpuasa 1 bulan lagi, kita membayar zakat, dan juga sampai bulan haji kita ke haji. Maknanya, perbuatan kita tu terzahir. Cuma kita tu tak sedar. Tak sedar. Perbuatan zahir kita tu. Yang kita tahu inilah dia. Kalau dah pergi ke haji, buatlah ke haji. Kalau pergi umrah, buatlah rukun umrah dan sekian-sekian. Dia tidak juga ingat tentang rukun iman. Maknanya berpisah. Berpisah syariat dengan hakikat tersebut. Yang dituntut tu ialah syariat dengan hakikat. Dia tidak berpisah. Maknanya iman dengan Islam. Jadi insya-Allah kesimpulan kita pada malam ini berhubung tentang rukun iman dan juga pembahagiannya. Insya-Allah kita akan sambung pada kelas-kelas pengajian kita yang akan datang tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mungkin kita buka satu soalan. Silakan. Ada yang nak bertanya Ustaz? Kalau tidak ada soalan, kita tutup kuliah kita untuk malam ini. Pengurusi bagi seminit, 2 minit dia dulu. Silakan. Kalau ada soalan yang diajukan pada Ustaz berkaitan dengan syarah yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi. Encik Khidir ke nak tanya soalan ke?
tak ada geling kepala. Cik Jadi- Izir ni, Cik Izir ni merupakan jemaah yang lama mengikut saya. Setia tu, setia Ustaz selalu ada tiap-tiap Ya. kali kuliah Ustaz. Dulu berdepan muka, tapi yalah agaknya kesibukan, agaknya dia Alhamdulillah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi nampaknya tak ada soalan dari para jemaah, kita tutup dulu ya Ustaz kuliah ni. Ya, InsyaAllah kalau ada soalan untuk diajukan mungkin dalam pertemuan akan datang insyaAllah. Jadi kita tutup dulu kuliah kita untuk malam ini. Jadi Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya amin. Jazakallah khairan. Al-Fadil Ustaz Tuan Haji Amrullah bin Haji Tuda yang telah pun menyampaikan syarah berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan dapat ditingkatkan ilmu tentang tahap kesempurnaan iman kita dengan bersandarkan betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada rukun iman yang menjadi asas kepada hidup dan penghidupan kita sebagai seorang Islam. Jadi mudah-mudahan syarah yang disampaikan itu bermanfaat, dan sekiranya ada soalan-soalan yang masih lagi meragukan, bolehlah diajukan pada kuliah, ada pertemuan kita InsyaAllah pada minggu depan. Diteruskan bersama dengan yang berbahagia Al-Fadil Tuan Haji Amrullah bin Haji Tuda untuk kelas kuliah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kuliah kita seterusnya ialah pada pukul 9.15 bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Afzan Abdul Manaf, iaitu untuk kelas Fardu Ain. Terima kasih kepada grup Gemar Nur Iman dan juga pada para jemaah muslimin muslimat yang telah pun memilih untuk berada di kuliah maghrib bersama dengan Tuan Haji Amrullah Tuda pada malam ini. Jadi sebagai penutup kuliah, mohon Ustaz untuk memimpin bacaan doa sebagai terang hati para jemaah untuk menimba, untuk mendapat ilmu yang disampaikan, dan juga tasbih kafarah dan menutup kuliah kita dengan surah Al-As. Dipersilakan Al-Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma a'dana li kulli hawli la ilaha illallah wa li kulli hammin wa ghammin ma sya'allah wa li kulli ni'matin alhamdulillah wa li kulli ridha'i wa sidatin asyukurulillah wa li kulli ujubatin subhanallah wa li kulli zambin astaghfirullah wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa li kulli dikin hasbiyallah wa li kulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah wa li kulli ta'atin wa masyatin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah kita berjumpa pada masa waktu yang lain, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.